Kan? Aku terima Nahdlatul Aisyah binti Muhammad Syarif dengan emas kahwinnya seutas gelang tangan emas tunai. Okey, saksi insya-Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Kami di siaran 21 April Selasa, 7 Syaban, dan kita menantikan Ramadan yang bakal kunjung tiba sebagai musim bunga kerohanian. Saya Fitri Yahya. Dan juga saya Fazli Fuad, dan kami di sini doakan agar anda semua yang berada di rumah untuk kekal berada di rumah dan berada dalam keadaan sihat. Ya, seperti mana yang Fitri katakan tadi, hari ini 27 Syaban ya, 1441 Hijrah, tinggal lebih kurang 3 hari saja lagi untuk kita menyambut bulan Ramadan, dan sudah pastinya ada di antara kita yang kebiasaannya sebelum ini tatkala menyambut Ramadan mereka mungkin sudah bercadang untuk pulang ke kampung. Ya, kita tahu bahawa satu Ramadan itu adalah masanya untuk kita bersama dengan keluarga, tetapi untuk waktu PKP ini anda dilarang sama sekali untuk anda keluar, khususnya untuk anda yang nak pulang ke kampung. Ya, dan kita melihat bahawa dalam konteks pengurusan negara pun, dalam konteks Islam pun, memang Islam ni agama yang syumul, yang berhadapan dengan semua solusi dalam apa jua situasi. Dan kita melihat kepentingan kesihatan itu di tahap yang pertama, yang amat kritikal. Ya. Dan kalau melihat kepada laporan semasa, kali pertama tiada kematian yang dilaporkan. Dan ini menunjukkan kita di landasan yang sangat meyakinkan untuk memastikan kesihatan awam ini dapat dipelihara. Di saat kalau kita membaca, kami membaca secara live kalau melihat kepada laman web di dunia, dengan Amerika Syarikat masih lagi kritikal, hampir 700,000 kes yang dilaporkan dan mencecah pada angka 800,000 kes, diikuti dengan Spanyol, Itali, Perancis, Germany dan juga UK yang masih lagi berjuang. Betul. Dan kita walaupun negara kecil tapi dengan kepimpinan yang begitu meyakinkan, dengan pematuhan yang semakin meningkat, kita doakan kita dapat mencapai sasaran yang kita impikan. Moga-moga ada sinar dan basyirah kepada segala musibah ini. InsyaAllah, amin. Dan kita juga harus menarik nafas lega juga apabila semalam 20 April kita mencatatkan cuma 36 kes baru saja, dan secara keseluruhannya kita mencatatkan 5,425 kes, dan semalam tiada kematian. Sekaligus jumlah kematian yang direkodkan adalah sebanyak 89 orang. Dan harus kita ingatkan dekat sini, walaupun angka terendah
telah pun dicatatkan semalam, ya, ianya bukan salah satu tiket untuk kita berada dalam keadaan zon selesa, kerana kita harus melawan COVID-19 ini, dan segala apa yang telah pun diwartakan, yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kita harus patuhi, kerana kadang-kadang kita rasa bahawa dia punya graf penurunan semakin lama semakin menurun. Ada di antara kita yang seperti kata macam, wah, ini salah satu perkembangan positif. Jadi mereka mungkin rasa macam, ada potensi untuk mereka keluar. Tidak sama sekali. Kerana andai kata kalau kita keluar, berkemungkinan grafnya mungkin akan menaik semula. Itu yang kita tak sebab mahukan. kita akan kembali membuat kontak dengan pelbagai pihak yang mungkin kita tak tahu di mana tahap kesihatannya. Mungkin ada yang rendah tahap imunitinya, kadang-kadang gangguan upaya dan sebagainya. Jadi akan menimbulkan pelbagai lagi, mungkin kita bimbang ada lagi jangkitan yang seterusnya. Dan kita berdoakan semoga akan dapat ditemui vaksin dengan segera. Ada pihak yang dapat mencipta pembangunan R&D yang konsisten dan ada jalan keluar kepada musibah ini. Sebab itu hari ini sekali kami juga nak berkongsi kepada anda di mana semalam dalam konteks kita sebagai warga penyiar, kami di dunia siaran ini begitu terkesan dengan pemberian seorang tokoh yang amat berjasa. Suaranya menjadi ikon kepada penyampaian berita sejak dahulu lagi. Pemergian Allahyarham Farid Ismail Emir yang berusia 65 tahun semalam memberi kesan kepada dunia penyiaran. Dan beliau amat terkenal dengan penyampaian yang begitu bersahaja, pada masa yang sama diselitkan unsur-unsur nasihat dan pesanan kepada penonton setiap kali mengakhiri sebuah berita. Betul, itu adalah salah satu trademark Allahyarham. Tatkala apabila Allahyarham selesai untuk membaca berita, ada kata-kata hikmat yang sering dinanti-nantikan oleh semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan apa sahaja yang telah pun dibuat oleh Allahyarham. Jadi marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk kita ucapkan salam takziah dan Al-Fatihah. Dan kita doakan Allahyarham terpakai dengan orang yang beriman dan beramal soleh dan juga diampunkan segala dosa. Bila kita juga nak berkongsi kepada anda, di samping kita memberikan maklumat tentang COVID-19 dan juga apakah perancangan untuk kita menemui mengadaptasi dengan segala musibah ini. Kita juga nanti akan bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan untuk berkongsi apakah usaha untuk membangunkan golongan yang terkesan di kawasan bandar. Kawasan bandar ini melibatkan pelbagai lapisan, sama ada yang berada di kawasan rendah ataupun di kawasan-kawasan yang strategik. Apakah jalan keluar pada masalah ini? Juga kita nak berkongsi ini berkaitan dengan Fama yang menjadi hub jualan kepada petani-petani sepanjang PKP. Wartawan Fali Khamis sempat membuat tinjauan dan juga laporan ini untuk anda semua tersaksikan. Sektor pertanian merupakan antara sektor yang dibenarkan untuk terus beroperasi sepanjang tempoh PKP ini. Ini penting bagi untuk menjamin bekalan makanan, bahan-bahan segar dan juga bahan-bahan masakan tetap ada di pasaran untuk mengelakkan panic buying di kalangan masyarakat Malaysia. Berbudi kepada tanah pasti membawa hasil. Ladang berkeluasan 1 ekar di Kampung Jalan Kebun, Kelang ini merupakan antara pembekal utama buah rock melon di pasaran Malaysia. Pemilik ladang, Zarnin Syam, 51 tahun yang mesra disapa Wak Nin, mula mengusahakan tanaman ini sejak 4 tahun yang lalu dan sehingga kini dia sudah memiliki 4 ladang buah rock melon seperti ini. Kalau nak pilih, nak tahu macam mana buah yang elok dengan yang tak elok, nak bezakan? Okey, contoh dia, kalau buah yang elok, dia tak ada apa-apa simptom di tepi-tepi buah tu. Okey. Ini adalah contoh buah yang elok. Maknanya buah tu tak ada kulat yang berjangkit. Kalau contohnya seperti ini, kita boleh nampak ini buah yang busuk. Antara punca busuk ni sebab apa antara punca dia? Puncanya sebab pertama dia hujan, yang kedua tu kerana lalat buah. Oh, sebab tu berbungkus semua tadi saya nampak juga. Itu salah satu langkah dia. Buah yang berasal daripada negara Jepun ini memerlukan tempoh tumbesaran selama 70 hari sahaja selepas disemai benihnya. Bagaimanapun, selepas dipetik, rock melon hanya boleh disimpan selama 7 hari sahaja. Jadi ianya perlu dihantar terus ke pasaran bagi menjamin kesegaran buah di tahap yang paling optimum. Dari segi permintaan memang
tinggi. Kita sendiri tak cukup untuk menampung permintaannya sebelum PKP ini. Tapi selepas PKP ini, alhamdulillah Fama ada tolong. Jadi pengeluaran untuk Rock Melon ni tetap ada permintaan dan tak ada lebihan yang terbuang lah kata. Dalam tempoh kawalan pergerakan yang membataskan aktiviti penghantaran bekalan ke pasaran, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA bertindak selaku hub jualan bagi membantu petani-petani menjual hasil tanaman mereka. Menurut Wak Nin, iaitu pemilik ladang buah rock melon ni, pihak FAMA mengambil hampir separuh daripada hasil buah-buah di ladangnya. Jadi yang selebihnya dijual kepada pemborong dan peruncit di sekitar kawasan ladang miliknya lah. Bagi seorang lagi usahawan buah rock melon, Hamid Yahya, permintaan tinggi melalui jualan atas talian memaksanya untuk mendapatkan stok buah dari ladang Wak Nin bagi menampung kekurangan bekalan tanaman musim panas ini. Pada minggu pertama tu agak sukar untuk memasarkan pasal banyak lambakan yang terjadi. Seperti tempoh hari saya kena minggu pertama tu hampir 28 tan buah ni tak boleh jual. Jadi secara saya buat alternatif sendiri, saya salekan saja online. Pada minggu pertama, kedua, ketiga dan sehingga semalam boleh katakan average satu hari dalam 300 hingga 500 kg secara online. Ini dah cukup tadi dah lima dia punya ni 49. Semua hasil pertanian yang dibeli oleh FAMA akan dipasarkan di 97 pasar segar terkawal di seluruh negara. Baik, demikian perjalanan petani yang tetap kerja keras untuk memastikan segalanya sampai ke meja anda dan memastikan semuanya berkaitan mencukupi. Dan kita nak berbincang penguatkuasaan PKP di wilayah Persekutuan. Dan untuk itu akan bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Tan Sri sering dilihat di media sosial ya untuk memberikan bagaimana turun padang untuk menyaksikan menyantuni berbagai kelompok masyarakat. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin dapat Tan Sri kongsikan melihat bagaimana dalam mendepani wabak COVID-19 ini kita memuji kesiapsiagaan perancangan yang betul teliti dan juga keberkesanan dalam menguruskan satu perkara yang amat kritikal tapi dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, Tan Sri. Ya. Pertama dari segi nasional, kerajaan telah mengambil langkah yang sangat proaktif dan orang kata decisive dan tindakan-tindakan diambil awal. Kerana kita dapati banyak negara yang hesitate ataupun lambat kerana banyak perkara yang mereka pertimbangkan, akhirnya mereka menerima musibah yang sangat buruk. Sementara kerajaan kita mengambil langkah yang segera, walaupun terpaksa menanggung kesan-kesan misalnya dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi sekarang ini terbukti pendekatan kita adalah sangat berkesan dan diuruskan secara hands-on. Jemaah Menteri memastikan setiap hari, ini dah hampir 1 bulan, Jemaah Menteri ada mesyuarat harian di mana perkembangan itu dilaporkan, kemudian tindakan diambil, diurustiakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kemudian macam bandaraya seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terutamanya, tentulah kita mesti lebih ke depan lagi dalam dalam melaksanakan kaedah memintas ataupun memotong rantaian jangkitan, kerana kita tahu bagi kawasan yang padat penduduk, bagi kawasan yang mempunyai kemungkinan berlaku konteks antara individu dengan individu itu tinggi kerana aktiviti perniagaan, perhimpunan dan sebagainya, maka kita ambil langkah yang lebih tegas lagi. Jadi sekarang ini boleh dikatakan alhamdulillah, pun begitu kita tidak langsung untuk kata relax. Kita nampak saja ada saja indication ada outbreak, walaupun mungkin 20 orang dalam satu kawasan, kita kenakan enhance MCO supaya kita orang kata trace and treat punya pendekatan tu dilakukan dengan segera. Jadi pendekatan yang berfokus yang diamalkan oleh Kementerian Kesihatan ini ternyata sangat terbukti
Walaupun macam saya katakan tadi dia memerlukan tenaga yang ramai dan semua orang terpaksa berkorban. Walaupun sebahagian besar itu adalah orang yang tidak berkemungkinan terkena, tetapi kaedah dia tidak boleh maknanya dibuat secara kumpulan-kumpulan. Mesti semua sekali mematuhi satu kaedah yang sama, barulah kita dapat mengekang penularan itu dengan cara berkesan. Jadi setakat ini alhamdulillah. Ya, walaupun saya juga terbaca satu komen Tan Sri yang melihat kepada segelintir sikap warga asing saat dikenakan tindakan mereka ni ada cabaran-cabaran tersendiri. PBT terpaksa bekerja keras untuk memastikan semuanya selamat. Baik, Tan Sri melihat kepada Kuala Lumpur tadi Tan Sri dah sebutkan hub kepada pelbagai perniagaan. Jadi kalau kita melihat zoom in kepada peniaga kecil yang biasa bergantung kepada pendapatan harian yang terpaksa berkorban tutup kedai dan sebagainya, cara untuk memastikan mereka ni selesa dan juga menerima dengan sebaik mungkin arahan-arahan yang telah pun kita kuatkan sekarang. Setakat ini alhamdulillah, macam saya katakan tadi di wilayah terutamanya di Kuala Lumpur, memang kita faham ramai sekali peniaga-peniaga kecil, pemilik warung, penjaja dan sebagainya, dan kita sangat memahami kehidupan mereka bergantung kepada pendapatan secara harian. Ya. Namun begitu, itulah juga yang akan menjadi punca kepada kemungkinan penularan. Sebab itu kerajaan mengambil langkah memperkenalkan inisiatif prihatin hari itu dengan mensasarkan antara lain adalah pada kumpulan itu. Kumpulan penjaja, peniaga, penyewa-penyewa premis, penguasa tempatan dan sebagainya. Sebab macam saya katakan tadi, virus ini dia tak kenal miskin ataupun kaya, orang kecil ataupun orang besar. Tetapi kalau sekiranya aktiviti-aktiviti itu tidak dikekang, maka kemungkinan penularan itu boleh berlaku dalam masa yang paling singkat sekali. Jadi ini pengorbanan yang harus semua orang fahami. Dan kita alhamdulillah, rakyat Malaysia setakat yang saya dah perhatikan, orang kita ni dia semangat kerjasama dan juga kepatuhan dan juga kefahaman mereka itu sangat-sangat baik. Kita tidak timbul masalah yang besar, misalnya ada resistance, ada tidak bersetuju dan sebagainya. Itu telah membolehkan kerajaan mengambil tindakan seperti mana yang telah dirancangkan. Tentang kesulitan dan kesusahan mereka itu, kerajaan sangat-sangat memahaminya. Sebab itulah inisiatif prihatin itu yang disebut sebagai sebahagian dari package rancangan ekonomi prihatin itu memfokuskan, mensasarkan kepada orang kecil juga, tidak tertinggal. Bukan hanya soal kepentingan kilang, industri ataupun pelabur besar, tetapi individu-individu. Sehingga bahkan apa yang amat berhormat Perdana Menteri kata, no one is left behind. Jadi semuanya diberikan perhatian, hatta soal sewa rumah mereka, hatta soal sewa premis mereka, bantuan mereka secara peribadi, yang mana disebutkan oleh dalam satu rancangan di Indonesia sebagai satu perkara yang dianggap luar biasa, jarang negara melakukan demikian, tapi kita telah melakukannya, yang menyebabkan kerajaan terpaksa menyediakan peruntukan sebanyak 260 bilion. Dan kita berani melakukan itu walaupun dia agak unprecedented, tidak pernah dilakukan sebelum pada ini, tetapi dia telah menghasilkan kesan yang sangat baik. Ya. Dan kalau kita bercakap tentang fokus Tan Sri kepada Kementerian Wilayah Persekutuan, pastinya walaupun dalam keadaan kita diuji sebegini, pastinya perancangan tetap berjalan lancar untuk memastikan kestabilan dalam segenap aspek. Apa fokus yang dapat dikongsikan dengan penonton? Ya, kalau kita memahami keadaan struktur ekonomi negara kita, enjin kepada ekonomi negara itu boleh katakan berpusat sebagai besarnya di Kuala Lumpur. Pertumbuhan KDNK kita yang dipacu oleh misalnya sektor pembinaan ataupun sektor perdagangan, sektor pelancongan, segala-galanya berlaku di Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Sebab itu amatlah penting kita menguruskan wilayah persekutuan, khususnya Kuala Lumpur, bukan saja dalam konteks soal kesihatannya atau penularan wabaknya. Kita mesti menguruskan Kuala Lumpur sebagai satu enjin, sebagai satu jantung kepada seluruh kesegaran ekonomi negara. Jadi sementara kita mengekang supaya wabak itu tidak menimbulkan bahana ataupun musibah yang besar, kita mesti juga membuat persiapan supaya
dinamisme Kuala Lumpur sebagai enjin pertumbuhan itu, sektor pembinaannya, sektor perdagangannya dan sebagainya akan terus berkembang. Sementara aspek sosioekonomi, soal urban poverty, soal gelandangan, soal pemilikan rumah itu juga mesti diseimbangkan kerana kalau kita hanya melihat kepada indikator ekonomi, kita lihat hanya kepada pertumbuhan KDNK ya, ataupun mungkin kita tengok kepada pendapatan per kapita, secara angkanya mungkin kelihatan cantik, kelihatan macam okey. Tetapi kita harus melihat lebih dalam daripada itu. Sebab itu saya menyatakan sementara pendekatan dan polisi di Kuala Lumpur khususnya, kalau saya sebut wilayah Persekutuan itu, rujukan utamanya di Kuala Lumpur, untuk memastikan kita menjadi satu bandaraya yang dinamik, berkembang, tumbuh dan sebagainya, maka aspek kecil itu juga tidak boleh ditinggalkan. Walaupun katakanlah soal gelandangan. Kalau gelandangan berkeliaran di sana sini, bukan saja membahayakan kepada mereka, bukan saja melambangkan tiadanya keadilan sosial dalam sesebuah negara, barangkali juga dia melihat kepada aspek pelancongan. Kalau kita pergi melancong, kalau kita tengok di sana sini ada gelandangan dan sebagainya, dia tidak memberi satu gambaran yang baik. Maka walaupun dilihat kecil, mungkin yang melibatkan 1,000-2,000 orang, kita harus menguruskannya dengan baik. Begitu juga kalau masalah-masalah yang lain lebih-lebih lagi lah tentang bagaimana soal pemilikan perumahan ataupun yang saya berikan tumpuan banyak sekarang ini yang sedang kita buat polisi yang kita lihat semula, termasuklah soal kemiskinan bandar, urban poverty. Jadi ini satu perkara yang sangat kompleks, tapi kebetulannya kerana saya itu disiplin latar belakang saya adalah urban planning, urban management dan town planning. Jadi saya melihat perkara itu daripada skop yang berbagai-bagai walaupun saya memerlukan masa sedikit. Jadi harus ada keseimbangan. Kuala Lumpur juga mesti dilihat secara fizikalnya, secara spasialnya, satu bandar yang bersih. Semalam saya bercakap tentang smart city, tentang green city dan juga tentang safe city. Dan yang perancangannya teratur, tersusun, tetapi aspek-aspek yang tidak dilihat secara fizikal itu juga mesti diberikan perhatian. Ya, tadi bersebut tentang green city tadi, pastinya ada pelaburan dalam konteks penyelenggaraan ya untuk kerja pembersihan penyelenggaraan supaya roh green city itu dapat kita jelmakan. Ya. Ini makan masa sedikit, makan masa. Saya sedang melihat kepada setengah program yang sudah berjalan. Sebenarnya di Kuala Lumpur banyak inisiatif yang telah dilakukan, tinggal lagi keberkesanan ya. Misalnya kita ada program yang kita panggil River of Life. River of Life ni bagaimana nak menjadikan lembangan sungai Gombak dan sungai Kelang yang menjadi sejarah kepada terwujudnya nama Kuala Lumpur itu sendiri sebagai satu lembangan yang positif, dinamik, indah, cantik dan sebagainya. Lalu kerajaan telah melancarkan dah hampir 10 tahun sebenarnya River of Life dengan perbelanjaan lebih kurang 3.4 bilion ya. Tapi keberkesanannya sejauh mana? Jadi kita lihat selepas 10 tahun kualiti air di kedua-dua sungai ini hanya meningkat sedikit saja. Kenapa? Kerana ada masalah lain. Discharge, masalah disiplin, masalah buang sampah ke dalam sungai dan penjagaan sungai yang tidak teratur dan sebagainya. Jadi keberkesanan ini kita kena lihat semula. Begitu juga kalau kita katakan green city tadi. Green city bukan hanya soal adanya lanskap, adanya pokok, tetapi green dalam arti kata kita tidak lagi menggunakan plastik misalnya ya. Kita mesti mewujudkan bandar yang lebih mampan, yang lebih sustainable dan sebagainya. Jadi ini semua perancangan ada, kemudian pelaksanaannya itu sampailah kepada peringkat warga kota itu sendiri. Jadi dia merupakan satu perkara yang kompleks. Begitu juga kalau kita kata safe city. Bila kata safe city, selagi warga kota tidak merasa selamat berada dalam Kuala Lumpur, takut diragut, takut dirompak, takut disamun ataupun perlakuan jenayah besar dan kecil, maka kita tidak boleh menganggap Kuala Lumpur sebagai safe city. Tapi kaedah nak melaksanakan safe city itu ada berbagai-bagai. Termasuklah memastikan Kuala Lumpur ini mempunyai mata dan telinga yang banyak. Maksud saya harus ada litar-litar kamera
yang dapat sentiasa memerhatikan apa saja yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Dan itu barangkali tak cukup dengan hanya closed circuit. Macam biasa pakai closed circuit. Sekarang ni kita mungkin melihat kepada kamera yang boleh membuat facial recognition. Kajian terhadap behavior yang dilihat sebagai abnormal yang boleh membolehkan kita mengambil tindakan seawal mungkin sebelum berlakunya perbuatan-perbuatan jenayah. Vandalism misalnya. Jadi ini semua terpaksa dilihat sebagai satu perkara yang kompleks dan perlaksanaannya memang memakan masa, tetapi yang pentingnya harus ada awareness bagi mewujudkan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar bertaraf global yang menerima kunjungan. Dia juga adalah cerminan kepada lambang kemajuan dan juga advancement sesebuah negara. Jadi harus dilihat secara fizikal, harus juga dilihat secara dari sudut aspek-aspek yang lain. Dan itu insya-Allah kita mula berikan perhatian. Saya rasa pegawai-pegawai saya di kementerian dan juga di bandaraya dia mula memahami prioriti-prioriti yang saya mahukan. Saya pun telah spell out daripada sudut housingnya, daripada sudut smart city-nya, daripada sudut safe city, dari sudut green city dan sebagainya. Ini telah sudah pun dimulakan. Sebahagian memperkasakan agenda yang telah ada, sebahagian juga memerlukan pada idea-idea dan gagasan-gagasan yang baru. Ya. Tan Sri mungkin melihat bagaimana komitmen NGO yang banyak juga menggerakkan aktiviti dan juga nari di Kuala Lumpur, misal kata yang memberi makan kepada gelandangan dan sebagainya. Mereka ini menjadi penggerak pentinglah yang menyantuni orang di jalanan dan sebagainya, memberi rumah sewa pada kadar yang murah. Jadi selepas berakhirnya PKP, apa perancangan kepada golongan ini? Mereka sekarang ini di tempat yang sangat selesa, yang diberi makan terjamin. Selepas ini apa arah tujunya? Sebenarnya NGO harus menjadi sebahagian daripada stakeholder dalam pembangunan dan kemajuan negara. Saya fikir dalam negara kita ini gerakan badan-badan bukan kerajaan itu merupakan satu daripada driving force yang penting. Cuma baru-baru ini timbul sedikit macam misinterpretation. Ada dikatakan NGO itu tidak digalakkan, NGO tidak dibenarkan, macam ada satu sikap not so friendly towards NGOs. Yang realitinya sebenarnya tidak begitu. Yang kebimbangan kita pada waktu itu, oleh kerana ini wabak, kita bimbang takut pendokong NGO kita yang terkesan ataupun dijangkiti oleh virus yang berbahaya itu. Lalu kita katakan biarlah frontliners itu orang yang telah terlatih dan mereka-mereka yang memang tugas hakiki mereka. Sebab kita ada PDRM yang cukup, kita ada anggota rela yang cukup, kita ada anggota APM yang cukup. Ya, jadi biarlah mereka itu berada di frontliners. Tapi kalau kita bawa volunteers ke dalam, seolah-olah kita bawa askar simpanan dalam medan perang yang sangat berbahaya. Jadi kalau kesiapsiagaan mereka tak capai level tertentu, kita bimbang takut mereka terdedah. Misalnya NGO seberapa boleh bila dia beri bantuan makanan, soup kitchen, apa dia panggil soup kitchen apa sebagainya, mereka nak buat delivery sendiri, mereka nak memilih sendiri klien mereka siapa yang mereka nak beri dalam keadaan normal. Jadi bila datang PKP, mereka masih nak lakukan dengan cara yang sama. Tapi kita di Majlis Keselamatan Negara bila kita bincang, kita dapati telah pun berlaku beberapa insiden di mana mereka itu sebab waktu itu tahap kepahaman tentang coronavirus ni tidak begitu mendalam, tidak begitu meluas. Jadi setengah orang kata tak pakai mask tak mengapa. Yang ada simptom saja pakai mask. Setengah orang kata kalau ada tunnel untuk buat disinfecting itu, maka dah lalu tunnel itu, maka selamatlah kita dan sebagainya. Jadi ini semua kerana tahap kefahaman pada saat itu. Jadi mereka rasa tak mengapa. Jadi mereka pergi ke red zone misalnya. Mereka pergi ke tempat-tempat yang kita merasakan boleh mendedahkan mereka. Lalu dibuat peraturan, NGO bolehlah stay back dulu ataupun mereka menghantar bantuan, tapi pengedarannya biarlah dilakukan oleh pihak-pihak yang kita rasa lebih bersedia. Dan itu telah diterima secara bercampur-campur, mixed reaction, dan ada juga yang melihatnya sebagai satu benda yang negatif kerana kita sengaja tak nak NGO. Sebenarnya tidak begitu. Yang pentingnya kita nakkan pada penyelarasan. Juga kerana
bantuan datang bertumpuk. Tempat yang dapat banyak berlonggok-longgok. Tempat yang tak dapat langsung. Lalu kita cadangkan NGO hantar kepada satu badan, JKM misalnya. Kemudian pengedaran itu dibuat berdasarkan kepada needs, keperluan. Itulah yang telah berlaku. Itu dia. Dan masa yang terhad ni mungkin dapat Tan Sri kongsikan. Tadi ada sebut tentang zero tolerance ya. Dalam usaha untuk memberikan kemajuan di saat kita berdepan dengan musibah, ada perancangan yang teliti, pada masa yang sama wawasan yang jelas terhadap Kuala Lumpur. Apa perkongsian Tan Sri? Ya, itu saya fikir ini satu benda yang dinamik. Sama ada waktu wabak, kita sekarang harus memikirkan apakah perkara-perkara positif yang boleh kita pelajari, dan tidak kurang pentingnya kita mula memikirkan post PKP. Sekarang ini nampaknya keadaan semakin terkawal. Misalnya epicenter kita berlaku di Seri Petaling. Now Seri Petaling dah clean up. Kluster yang besar, kluster Tablir, kluster itu telah pun dapat kita trace dan tindakan-tindakan telah diambil, walaupun sekarang ini sudah sampai pada generasi kelima penularan, tapi ia dalam keadaan terkawal. Jadi kita sudah pun pelajari banyak perkara di saat ini. Jadi adalah penting sekarang ini kita memikirkan post PKP. Iaitu janganlah kita menganggapkan kalau misalnya katalah dalam masa seminggu lagi kes-kes baru diumumkan KKM makin menurun sehingga angka single digit misalnya. Maka kita pun mula memikirkan kita nak balik kepada keadaan biasa, kita nak solat tarawih macam biasa, kita rasa nak balik kampung, nak beraya macam biasa. Lepas raya sebulan pula open house, jamuan sana, jamuan sini. Saya fikir pertama itu tidak boleh dilakukan. Ya, kita harus memastikan supaya kita benar-benar dah terkeluar daripada keadaan berbahaya. Maka amalan-amalan semasa PKP, post PKP kita kena buat mental preparation sekarang. Gaya hidup kita yang disebut sebagai new normal harus menjadi satu a way of life. Ya, soal jaga kebersihan, soal jaga social distancing, soal penganjuran event yang biasanya daripada kenduri kenara sampailah kepada international conferences misalnya, kita harus mula merancang dalam bentuk dan suasana yang baru. Pengurusan bandar pun begitu juga. Kalau dulu boleh ada pasar-pasar yang bersesak-sesak, boleh ada bazar-bazar, boleh ada perniagaan-perniagaan yang tidak begitu terkawal, ataupun peniaga-peniaga yang tidak dipastikan tahap kesihatan mereka. Ini juga new normal yang mana mereka terpaksa melalui proses-proses yang lain. Sebab itu sekarang ini persiapan untuk kita menyiapkan SOP baru, so to speak SOP, ataupun standard operating procedure yang baru, hendaklah kita menerimanya. Kerana itu saja jalan, way forward untuk kita memastikan masa depan kita adalah lebih baik dan lebih terjamin. Dan ini terbawalah sampai kepada peringkat perkara yang lebih besar, misalnya dalam aspek merancang bandar misalnya. Ya. Kalau macam saya pergi ke setengah rumah PPR, rumahnya hanya luas 450 kaki persegi, hanya satu bilik. Ini sebagai contoh. Ya. Kemudian family itu duduk di situ sampai 20 tahun, 30 tahun. Daripada 4 orang dah jadi 8 orang misalnya. Sudah tentulah situasi seperti itu tidak kondusif bagi bandar Kuala Lumpur. Jadi aspek perancangan yang seperti itu pun harus dilihat supaya kita dapat membentuk satu kehidupan yang lebih baik untuk masa akan datang. Jadi semua pihak, semua orang harus tengok kepada sektor masing-masing, segmen masing-masing dan membuat persiapan terhadap apa yang kita sebutkan sebagai new normal dan memerlukan kita menyusun perancangan, gerak kerja, aktiviti dengan cara-cara yang baru. Jangan bayangkan bila dah habis nak balik semula. Sebenarnya kita tidak mungkin boleh balik semula pada keadaan yang biasa, yang kita anggap biasa dulu. Kita harus ambil ini sebagai satu peluang, satu kesempatan untuk memulakan kaedah-kaedah yang lebih baru. Ya, cabaran untuk mencari exit strategi yang berkesan ya.
Dan juga Ramadan ini moga-moga ada tarbiyah untuk kita memperbarui mungkin tekad, mentaliti, kerohanian semua agar dapat kita adaptasi dengan segala perubahan. Terima kasih tak terhingga untuk Yang Berhormat Tan Sri Tun Benna Anwar Musa, Menteri Persekutuan yang berkongsi pelbagai aspek yang cukup penting dalam kita menempuhi cabaran wabak COVID-19. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Baik, kalau melihat pada paparan akhbar ini antara yang disebutkan adalah tentang kita mungkin berperang sehingga tahun depan susulan penurunan wabak COVID-19 dan Fazli adalah laporan lengkap di Metro dan juga NST untuk berkongsi sesuatu yang penting kepada pengetahuan kita. Silakan. Ya. Okey, baik. Terima kasih Fetri yang berada di sana. Okey, betul apa yang Fetri katakan tadi. Di hadapan saya ini akhbar Harian Metro dan juga NST ada untuk perkongsian anda. Dan saya nak mulakan dengan akhbar Harian Metro dan antara petikan yang menarik perhatian untuk saya kongsikan bersama dengan anda di luar sana ialah angka terendah sejak PKP bermula dan tiada kematian. Dan butirannya telah pun saya war-warkan di awal siaran kita tadi. Dan terus saja saya nak bacakan di muka surat 6 dan juga 7. Ya. Ini dia di halaman depan Harian Metro seperti mana anda dapat saksikan ya. Angka terendah sejak PKP bermula dan tiada kematian dan butirannya tiada kes kematian akibat COVID-19 dicatatkan setakat 12 tengah hari semalam dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 98 pesakit sudah pulih dan dibenarkan keluar daripada ward menjadikan jumlah keseluruhan dibenarkan pulang seramai 3,295 orang. Katanya setakat jam 12 tengah hari terdapat 36 kes baru dilaporkan dengan jumlah positif COVID-19 yang terendah setakat ini. Dan katanya lagi sehingga kini seramai 45 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu 28 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan kita doakan agar kes positif COVID-19 ini akan terus kekal menurun ya dan akhirnya kita mungkin akan dapat sifar jumlah kes positif COVID-19. Dan di bawah ini juga menarik juga untuk saya kongsikan kalau sebelum ini mungkin kita rasa seperti satu perkembangan positif apabila kes positif COVID-19 cuma mencatatkan 2 digit sahaja. Tetapi dekat sini kita boleh kongsikan boleh naik dalam tempoh 2 minggu. Bilangan kes baharu COVID-19 mungkin boleh meningkat dalam tempoh 2 minggu akan datang kerana aktiviti pengesanan kes masih giat dijalankan terutama ke atas rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia termasuk pengesanan di lokaliti yang terbabit di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Dan katanya lagi selaras dengan trend penurunan kes jangkitan COVID-19, pihaknya mengingatkan seluruh rakyat Malaysia untuk tidak mengambil mudah dan berasa selesa dengan keberkesanan pengekangan jangkitan COVID-19 dicatatkan setakat ini. Okey, itu dia. Kita memang nak ingatkan kepada anda di luar sana supaya kita tidak berasa selesa ya di atas perkembangan kes positif COVID-19 yang semakin lama semakin menurun kerana 2 minggu lagi mungkin kita akan mendapat perkabaran berita yang luar biasa dan kita doakan agar perkembangan ini adalah sentiasa positif sahaja. Okey, kita beralih kepada perkembangan di NST New Straits Times. Okey, muka depannya EMCO expansion pusat Bandar Utara and areas around the Selayang Wholesale Market in KL have been placed under enhanced MCO. The 6-1 ordered to contain the further spread of COVID-19. Dan butirannya terus saja saya bacakan di muka surat 2 dan juga 3 ya. 2 areas in Selayang have been placed under the enhanced movement control order EMCO. Defence Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yesterday said the 2 areas were pusat Bandar Utara and around the Selayang Wholesale Market which involve 8 parcels. Okey. Dan di bawah ini juga turut dinyatakan di sini Ismail Sabri urge those in these areas to remain calm and cooperate with health ministry staff and adhere to the rules. Okey. Dan seperti mana yang saya bacakan tadi, kerajaan telah pun memutuskan untuk meletakkan pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Selayang dalam status Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai 20 April sehingga 3 Mei 2020. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan untuk melaksanakan arahan PKPD ke-6 tersebut dibuat atas nasihat Menteri Kesihatan. Dan kita doakan agar tiada lagi ya kawasan-kawasan yang telah pun diistimewakan
diisytiharkan sebagai PKPD selepas ini. Dan kalau anda yang mungkin berada di kawasan PKPD, anda kena ikut nasihat yang telah pun diwartakan oleh kerajaan. Anda kekal duduk di rumah dan bantuan-bantuan akan diberikan kepada anda di luar sana. Baik, kita terus saja nak ke segmen yang seterusnya. Ini menarik juga untuk saya kongsikan. Tatkala kita ini berada di bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia, mungkin ada di antara anak-anak kita yang mungkin baru nak belajar berpuasa. Tetapi kita ni berada dalam keadaan PKP. Jadi bagaimana caranya untuk kita melakukan persediaan kepada anak-anak kita tatkala kita berpuasa. Dan di talian sekarang ini kita bersama dengan Dr. Hajah Zuraida Syahadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik doktor. Tadi saya dah kongsikan ya berkenaan dengan persediaan untuk anak-anak kita ni nak berpuasa sepanjang PKP ini. Mungkin berlainan kalau Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang perkara ini, doktor. Betul. Ya. So basically sebagai ibu bapa kita harus tahu melatih anak kita lah sebab PKP ni pas puasa lagi kan dia akan jadi satu yang berbeza lah orang kata kan. Betul. Jadi dekat situ sebenarnya ada 2 tahap yang ibu bapa harus beri penekanan. Tahap pertama adalah tahap persediaan mental mereka di mana ianya berlaku sebelum puasa. Maknanya sekarang ni lah. Sekarang ni kita kena kenalkan anak-anak kita dengan puasa. Kita kena beritahu mereka kenapa mereka harus berpuasa, kebaikan puasa, ganjarannya apa. Lepas tu kalau possible kita puasa sekali dengan mereka. Dan yang paling penting kita kena bagi tahu juga kepada anak-anak kita kenapa puasa tahun ni berbeza dengan puasa-puasa sebelum ni. Sebelum ni kita boleh ke bazar Ramadan, kita boleh semayang tarawih. Tapi tahun ni tak boleh dan kita kena maklumkan kepada mereka. Keywordnya dekat situ, setiap hari ibu bapa kena ucapkan kata-kata positif dan rungkaikan dengan isu semasa kita mengenai coronavirus ni. Dan yang kedua adalah, tahap kedua adalah tahap fizikal. Maknanya semasa berpuasa itu sendiri. Kita sebagai ibu bapa, kita harus latih anak-anak kita untuk lakukan 3S ni. S yang pertama, sahur, bangun sahur. S yang kedua, solat. Solat 5 waktu sehari lah. Kalau boleh kita ajar mereka lah kalau anak-anak kecil kan. Dan yang ketiga, sibukkan diri anak-anak kita dengan aktiviti-aktiviti harian. Saya nak bagi mungkin cadangan lah kepada ibu bapa di luar sana ya. Ibu bapa tolong jaga 5M anak-anak kita. Jaga M yang pertama dia, jaga masa dia. Jaga masa tidur, jaga masa makan, jaga masa aktiviti. M yang kedua adalah jaga makan mereka. Berikan makanan yang berkhasiat, pastikan mereka makan sahur, berbuka puasa bersama. M yang ketiga adalah jaga minda mereka. Pastikan mereka sentiasa berfikiran positif kan. Lepas tu M yang keempat, jaga maruah mereka. Maknanya di bulan puasa ni mungkin anak-anak kita pun kadang-kadang kita tak perasan upload gambar-gambar yang tidak sepatutnya. Jaga maruah mereka. Dan M yang terakhir adalah jaga mulut mereka. Kerana kadang-kadang kata yang dikeluarkan tu mungkin mampu untuk menggurih hati dan boleh secara tidak langsung menjejaskan puasa mereka. Jadi itulah antara 2 perkara yang kita perlu beri penekanan dekat situ. Mental preparation dan physical preparation mereka. Baik, tadi ada doktor menyentuh berkenaan dengan sepanjang bulan Ramadan ini kita harus lakukan pelbagai aktiviti juga. Ya, puasa juga tetapi aktiviti bersama dengan anak-anak harus diteruskan juga. Tetapi mungkin ketika PKP ini kita bukan berada di dalam bulan Ramadan, mungkin berbeza sedikit. Apabila kita ni dah menjengah ke bulan Ramadan, aktiviti-aktiviti mungkin akan berlainan sedikit. Mungkin doktor boleh kongsikan mungkin antara aktiviti yang sesuai untuk kita bersama dengan anak-anak kita tatkala kita berada di bulan Ramadan nanti, doktor. Okey, betul Fazli. So kiranya kat sini pertama sekali ibu bapa kena design aktiviti anak tu bersesuaian dengan tahap umur. Saya selalu sebut benda ni. Tahap umur anak-anak tu memerlukan aktiviti yang berbeza. Kalau umurnya 7 hingga 9 tahun, mereka ni anak-anak yang sukakan cabaran. Mereka ni adalah anak-anak yang aktif dan curious. Jadi design aktiviti yang berbentuk cabaran. 10 hingga 12 tahun mereka suka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Jadi apa saja yang kita buat bawa mereka. Dan yang ketiga adalah antara umur 13 hingga 15 tahun. 13 hingga 15 tahun ni mereka ni selalunya nak rasa diri mereka penting. Jadi design aktiviti yang boleh buat anak kita rasa macam mereka adalah bos. Yang terakhir sekali adalah 16 hingga 8 tahun. Mereka ni suka berfikir, melibatkan akal.
fikir aktiviti yang melibatkan perasaan dan akal lah. Okey, memandangkan kita akan berpuasa dalam tempoh PKP, saya nak sarankan anak-anak untuk melakukan orang kata apa, beberapa aktiviti. Salah satu adalah gratitude jar ataupun apa yang kita panggil tabung doa. Tabung doa ni sebenarnya mungkin kita boleh ajar anak-anak kita untuk meletakkan doa mereka, wish mereka atau apa sahaja permintaan mereka di dalam tabung ni. Satu hari satu. Ataupun selain daripada itu, sebagai ibu bapa kita juga boleh untuk bantu anak-anak kita untuk ajar mereka masak. Setiap kali kita masak kat dapur kan, kita ajar mereka. Tak kisahlah kita masak jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi, kita up dekat page masak apa tak jadi hari ni. Kalau jadi, kita up dekat kita punya post kan. Jadi, libatkan anak-anak dalam aktiviti mereka. Selain daripada itu, saya juga nak bagi tahu, saya ada e-book buku Ramadan saya, di mana e-book ni boleh download dekat saya punya website Azuraidah Syahadan. Ianya merupakan e-book Ramadan untuk anak-anak yang komplit dengan aktiviti-aktiviti setiap hari Ramadan. Hari 1 Ramadan, hari 2. Buku ni boleh download percuma sahaja bagi membantu ibu bapa kat luar sana mengisi masa anak-anak kita. Selain daripada itu, last but not least, kita boleh ajar anak-anak kita buat ni, apa ni namanya? Kad raya. Kita buat kad raya sendiri. Lepas tu kita boleh buat sampul raya sendiri dan kita bagi anak-anak kita peluang untuk menonjolkan kreativiti mereka. Jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin berusia di atas 12 tahun, apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh main satu permainan. Permainan dia namanya satu hari satu cerita. Kita akan come out dengan cerita-cerita Nabi. Kita ambil giliran untuk anak-anak bercerita. Jadi itu adalah antara aktivitinya. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Haja Azuraidah Syahadan. Diharapkan apa yang Doktor katakan tadi diambil beratlah oleh ibu bapa di luar sana tak kala kita berada di bulan Ramadan nanti bersempena dengan PKP. Terima kasih Doktor. Terima kasih Fazli. Ya, sama-sama. Okey, itu dia tadi kita bersama dengan Dr. Haja Azuraidah Syahadan, pakar kepimpinan diri keluarga dan organisasi. Dan yang menarik perhatian yang seperti mana Doktor katakan tadi, kita harus mewujudkan tabung doa. Tabung doa tu begitu bagus sekali ya. Jadi mungkin boleh menjadi perhatian ibu bapa di luar sana untuk amalkan kepada anak-anak anda di luar sana. Baik, ada satu perkongsian yang saya nak berikan kepada anda semua iaitu akhbar NSTP diberikan secara percuma ya. Dapatkan 30 hari langganan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 15 hingga 28 April. Untuk langganan sila layari www.nstp.com.my/mco. Kita ni berada dalam PKP, tak tahu nak buat apa, mungkin kita boleh dapatkan berita-berita terkini daripada NSTP. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti, ini menarik ini untuk saya kongsikan. Ibu bapa di sana ataupun suami ke isteri ke, mungkin ada yang dah pandai masak, tetapi ada mungkin yang tak pandai masak, tetapi apabila tak pandai masak tu, masakan yang terjadi tu mereka ambil gambar, mereka postkan ke dalam satu Facebook ataupun satu laman Facebook. Memang kelakar dekat sana. Kalau nak tahu apa dia, terus kekal bersama dengan kami dalam Malaysia Hari Ini. Ini dia kari puff. Finally, kari puff jadi. Kari puff. Nak buat apa balik ni apa? Tinai. Apa? Tambung ah. Tambung. Udah apa ni? Udah makan kot. Udah apa ni? Ni yang bermak saya muka. Second attempt bini aku masak. Cantik. Cantik. Tengok ni.
Sampai begitu sekali sih mau buat dodol jadinya nasi goreng. Okey, itu dia di sebalik PKP duduk rumah macam-macam idea terbit tapi yang tak pernah ataupun yang jarang masuk dapur terbongkarlah rahsia siapa anda. Kita apa yang penting kita berbahagia, bergembira dengan apa yang berlaku dan kita juga nanti nak bersama dengan individu yang bergerakkan sebuah laman Facebook iaitu Masa Apa Tak Jadi Hari Ini. Biasa kita kongsikan menu-menu yang menarik tapi kali ini gelagat di sebalik mereka yang memasak, yang membuat sesuatu, apa yang terjadi. Dan kita nak bersama menghilangkan stres, berkongsi maklumat dengan Abang Mamu ataupun nama sebenarnya Muhammad Razman Faizal Sulaiman untuk berkongsi. Kerana beliau adalah pengasas kepada Masa Apa Tak Jadi Hari Ini. Di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eli, apa khabar? Okey. Tadi ada sebut apa tadi? Sihat ke? Tadi salah orang. Tadi saya Fitri bukan Eli. Oh, bukan ada Fitri. Fitri okey tidak. Mungkin tersasul kau. Okey, baik. Jadi Mamu kat mana tu dengan siap bertanjak semua tu? Okey, ini sebenarnya saya dekat rumah sekarang ni. Okey, jadi macam mana boleh ada idea? Sebab biasa orang memuja resepi yang menarik, yang nampak canggih kan. Tapi kali ini perkongsian resepi yang tak jadi. Apa komen Mamu? Ya. Okey, sebenarnya macam ni. Kita tubuhkan kita punya grup ni adalah idea daripada salah seorang kita punya founder lah. Nama dia Kak Laila. Okay. Jadi macam saya sendiri pun selalu masak. Jadi kami ni ada kedai makan, ada restoran. Jadi bila kita masak, kita buat kadang-kadang kita buat tak jadi. Bila kita buat tak jadi ni, kita ada satu platform yang kita boleh, orang kata apa, letakkan menu-menu yang tak jadi ni. Bertambah pula dalam keadaan tengah PKP ni, ramai orang stres. Jadi orang kata apa, semua orang ada di rumah. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh orang ramai yang memasak, kemudian majoritinya orang kata apa, baru mencuba untuk memasak dan tak jadi. Jadi benda ni ada salah satu benda yang melucukan. Jadi kita cuba buat satu platform supaya masing-masing boleh orang kata apa, boleh ketengahkan dia punya hasil-hasilnya untuk tatapan umum. Ya, jadi pun orang ni pun lebih pada nak hilangkan stres kan, bukannya nak kongsi yang serius. Okey. Okey, saya tengok tadi tanjak Mamu tu. Saya teringat agak-agak kering lah. Macam Mamu sendiri memang pandai masak ke macam mana? Ataupun memang minat tapi belum ada latihan yang khusus ke tentang masakan ni macam mana? Okey, berkenaan masakan ni sebenarnya saya dah 2-3 kali jugalah dalam orang kata apa diinterview oleh pihak TV3. Kita ada buat live di TV3. Fitri pun ada juga waktu tu. Okey. Saya buat live, saya akan tunjuk orang macam mana kita masakkan untuk menu-menu di restoran saya pada waktu tu. Jadi saya ada asas masakan lah. Okey. Jadi orang kata apa itu yang kita buat juga, ada masa tak jadi juga benar tu. Sekarang ni berapa dah pengikut di Facebook untuk tu? Kalau ikut rekod sampai setakat sekarang ni dah hampir 1.2 juta orang yang dah follow grup tu. Laju seminggu ya? Dah tempoh 7 hari. Oh, dahsyat Mamu. Itulah alhamdulillah. Maksud sokongan ini adalah sokongan daripada semua admin, daripada moderator dan juga ahli-ahli grup lah. Masa apa tak jadi hari ini. Kalau lihat kepada profil player Facebook tu kan Mamu, rasanya banyak kaum ibu ke kaum bapa ke macam mana yang mengikutinya? Kalau ikut dalam grup tu majoritinya hampir 80% adalah kaum ibu lah. Selalunya memang itulah dia orang rajin masuk dalam tu. Mungkin golongan dia orang ni banyak yang stres tu. Ada saya tengok satu image tu dia nak buat roti tapi nampak macam kepala lembu ke dinosaur. Kalau nampak yang roti yang besar tu. Yang itu mungkin dia masuk dalam acuan dia, mungkin dia terlebih tu. Itu menyebabkan orang kata roti tu dia naik agak tinggi tu, itu yang nampak agak unik lah sebenarnya. Okey. Pada Mamu sendiri, gambar mana yang paling rasa lucu lah ataupun yang paling terkesan? Okey, saya ada 2 jenis gambar yang saya rasa memang sangat menarik lah. Yang pertama, yang satu gambar ni dia buat roti, tapi hasilnya bila dah siap masak, dia jadi burung puyuh. Dia jadi burung puyuh. Biar betul betul. Boleh tengok dalam grup tu nanti. Okey, yang kedua saya suka satu lagi yang aktiviti yang dibuat oleh salah seorang orang kata apa ahli dalam grup ni. Dia buat roti canai bersama dengan suami dengan anak-anak dia. Okey, Yang
dia tebau rencana ini, yang suami dia punyalah orang kata bersemangat tebau rencana tak jadi sampai jadi orang kata apa macam tali. Itu satu-satu momen yang sangat interesting lah sebenarnya. Ya, kita kadang-kadang tak cari makan tu, kita cari momen tu journey, proses tu. Sebenarnya kita cari momen, ya betul. Sebenarnya momen tu adalah sangat penting lah dalam keadaan sekarang ni. Semua orang ada di rumah sekarang. Biarlah ada tumpahan ke, ada rintik minyak ke, yang penting itu perkara yang sangat mahal sebenarnya. Betul. Itu saya setuju dengan Fitri. Memang ini adalah momen-momen yang orang kata sangat best lah. Orang kata. Mamu, gambar apa tadi yang hitam-hitam tu? Saya ingatkan butir pasir ataupun... Oh, yang hitam tu saya tak pasti apa gambar tu. Rasanya macam rendang daging masak kicap ke? Mungkin. Saya rasa lebih kurang macam tu lah. Mungkin lah. Okey. Saya masak juga Mamu, tapi sekali je terbabas. Saya nak buat apam balik, tapi mungkin api kuat, tapi akhirnya nampak warna hitam kat belakang tu. Warna hitam belakang tu. Tapi rasa masih sedap lagi lah. Okey, jadi lepas ini apa mungkin yang akan dilakukan oleh Mamu dan tim untuk memastikan ia tetap meriah dan juga menyumbang sesuatu kepada jiwa orang yang berada dalam perintah kawalan pergerakan ni? Mungkin lepas ni apa yang kita akan buat, kita akan plan lah. Sebab banyak juga orang kata apa hasil-hasil yang tak jadi dalam tu. Mungkin kita akan berbincang dengan beberapa orang chef. Sebab di dalam grup kita ni ada 5 orang chef dalam tu. Di dalam tu yang sebagai admin dan juga moderator. Jadi kita akan buat satu konten khas untuk kita akan pilih daripada video ataupun gambar-gambar yang tak jadi ni. Kita akan buat satu konten untuk tunjukkan hasil bagaimana cara yang betul untuk jadikan menu-menu yang tak jadi tu. Itu kita plan lah lepas ni. Sebab lepas lagi 2-3 hari kita nak posta dah. Jadi mungkin berubah ke dia punya aliran gambar-gambar yang diterima tu? Lebih banyak masakan kot kan? Okey, dia masih tetap terima masakan, tapi kita tak akan alihkan. Kita tetap juga dengan orang kata kita stick kepada plan yang kita buat ni, yang tak jadi ni. Tapi kita akan ada tim yang akan membantu untuk orang kata apa, kita nak make sure, okey, yang tak jadi ni sebab apa, and then kita akan pastikan ada menu hasil yang betul di dalam kita punya grup, supaya lepas ni bolehlah orang follow balik macam mana nak buat menu-menu ni dengan cara yang baik, dengan cara betul. Okey. Malang-malang Mamu dah ramai pengikut di Masak Apa Tak Jadi tu. Ada tak perancangan untuk buat satu aktiviti yang bercorak kebajikan ataupun sedekah, memandangkan ramai kan? Mungkin ada impian ke arah itu, Mamu? InsyaAllah mungkin satu hari nanti mungkin kita akan rancang bersama dengan admin dan juga moderator yang lain bersama-sama dengan ahli. Kita tak akan tinggal ahli. Ahli-ahli ni adalah tunjang kepada kita punya grup. Jadi mungkin kita akan plan, kita akan buat satu aktiviti khas yang lebih kepada orang kata apa, untuk kebajikan. Mungkin kita akan membantu dalam keadaan macam PKP sekarang ni. Mungkin PKP ni akan berlanjutan. Mungkin kita akan plan buat dalam bentuk orang kata apa, satu masakan menu-menu yang tertentu mungkin kita boleh berikan kepada orang kata apa, kepada pihak frontliner yang ada yang tengah bertugas sekarang ni. Yang itu kita akan buatlah. Jadi kita akan cuba bantu. Mamu, pada pendapat Mamu kan, kalau kita masak tak jadi kan, contoh macam kuatiau goreng hangit kan, macam mana kita nak menyantuni bertukar juadah sesama jiran kan? Kita masak lemang tapi terbakar kan? Kadang-kadang kita nak bertukar juadah kan. Dulu kita biasa beli kat bazar Ramadan, sekarang ni dah tak ada. Jadi kadang-kadang teringin nak bagi jiran kan, merasa kita punya tu dah lah puasa, rasa pun tak tahu macam mana. Tapi macam mana kita nak menyantuni bertukar juadah tu pada pendapat Mamu? Ya. Okey, kalau pada pendapat Mamu lah, kalau katakan juadah kita tu agak tak sempurna tu, mungkin kita cuba jangan bagi dululah. Nanti orang kata benda-benda yang tak elok, bukan tak elok, makanan tu boleh makan. Tapi orang kata kita make sure lah makanan yang okey baru kita akan bagilah kepada kita punya jiran. Kalau macam ni Mamu nak bagi tak roti canai bentuk tu kepada jiran buka puasa? Ini. Tapi kalau untuk Fitri saya bagi tau. Kalau untuk Fitri saya bagi. Tak apa, saya hargai ya. Yang penting ikhlas. Yang penting kita ikhlas. Okey. Apa-pun tahniah untuk anda menggerakkan satu yang bermakna pengisian jiwa sepanjang PKP untuk Mamu dan tim. Terima kasih tahniah. Okey. Terima kasih banyak kerana hubungi kami. Okey, itu dia masa yang terbaik untuk kita rencanakan satu nak bertukar juadah sepanjang tempoh PKP ini. Moga-moga ada ukuah ya. Kadang-kadang menunya tak seberapa, tak cantik tapi rasanya indah disebabkan ada
manisan ukuah itu. Apalah gunanya kita memberikan cafe latte sekalipun, tetapi dalamnya ada kepahitan cinta di dalamnya. Okey, baik. Saya nak berkongsi sesuatu tentang projek Community Bangkit 2.0. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan business coaching secara percuma semasa pandemik COVID-19 dari Association of NLP Coaching Malaysia. Maklumat lanjut boleh hubungi di talian 012 966 2094 013 345 4696 seperti yang tertera di dalam poster di kaca TV anda. Semoga ada pengisian yang bermanfaat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan satu isu yang penting yang ada kaitan dengan cinta, rumah tangga dan kebahagiaan. Bagaimana kaedahnya untuk bernikah secara online dalam talian. Ya, risik cinta. Fadli ada perkongsian. Silakan. Okey, nanti kita kongsikan tentang nikah online dan juga bagaimana untuk kita dapatkan sesuatu yang bermakna tentang pengisian ini. Kita bereaksi kembali selepas ini di MHI. Tiada puisi jatuh lagu. Duduk di rumah, hentikan rantaian penularan COVID-19. Atas seruan itu, pelbagai keletah mencuit hati dan aksi kreatif rakyat Malaysia yang patuh pada arahan duduk di rumah dirakam dan dipertontonkan di media sosial sepanjang tempoh PKP sejak 18 Mac lalu. Bagi Nuraslinda Muhammad Yusof, dia tidak melepaskan peluang untuk mendidik anaknya Muhammad Aidil Firhan Fadli 7 tahun untuk mengenali pelbagai jenis sayur-sayuran. Oh, pandai. Oh, tak boleh ambil. Belum masak lagi. Ini serai. Ini? Okey, potong serai. Potong dari mana ni? Okey. Serai kita kat bawah. Tu. Awak nak tahu kenal tak sayur-sayur ni? Ni apa? Ni apa? Coconut. Ni labu. Ni? Semoga kita semua dapat memanfaatkan masa terluang sepanjang PKP ini dengan pelbagai aktiviti berfaedah. Ini? Ni bawang. Ya, saya. Aku nikahkan kau dengan anakku Nadatul Asyad binti Muhammad Syarif dengan mas kawinnya serta silang tangan mas tunai. Aku terima Nahdatul Aisyah binti Muhammad Syarif dengan mas kahwinnya seutas gelang tangan emas tunai. Okey, saksi macam mana? Alhamdulillah. 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 Hari ini hari yang bersejarah dengan kelelapan ada. Maka terima kasihlah Muhammad dan Hati yang berputra suami yang buka kepada Nadatul Aisyah. Jadi sebelum kita ke pasal ini, Baik, itu dia tadi majlis akad nikah yang dijalankan secara dalam video sahaja ya. Kalau sebelum ini mungkin kita membeli barang-barangan secara online, tapi sekarang ini nikah pun boleh kita buat menerusi dalam talian. Itu yang isi-isi kat luar sana tu rasa macam sedikit risau kan. Kalau tengok suaminya pakai songkok baju Melayu, duduk dalam bilik ngadap laptop, mungkin rasa sedikit risau lah kan. Tetapi mungkin kalau kita lihat dekat sini ya, nikah online ini mungkin kedengarannya agak janggal, tetapi seperti mana yang kita lihat tadi ya, ianya telah pun dijadikan sebagai realiti ya. Pasangan tersebut sebenarnya menjadikan nikah secara online ini sebagai pemudah cara untuk mereka menjadi pasangan suami isteri yang sah. Baik, untuk berbicara tentang majlis akad nikah ataupun nikah sidang video jauh ini, bersama kita di talian kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi. Assalamualaikum Tuan Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, kita berjumpa lagi ni dalam Malaysia hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Baik Tuan Haji. Kalau kita dapat lihat dia tadi, majlis pernikahan yang dijalankan secara sidang video sahaja. Ramai yang tertanya ya, adakah nikah secara online ini sah di sisi agama Islam dan adakah ianya afdal mengikut sisi undang-undang Islam, Tuan Haji? Okey, terima kasih. Pernikahan di Wilayah Persekutuan secara sidang video ini adalah menepati muzakarah jawatankuasa fatwa peringkat kebangsaan yang telah dibuat pada 15 hingga 17 Disember 2011 ya, yang telah membincangkan tentang keharusan pernikahan secara sidang video dan berdasarkan kepada perbincangan hukum ianya memenuhi syarat dan telah dikatakan keharusannya kerana apa? Adanya satu semuanya terlibat dalam satu majlis itu sendiri dan menepati rukun nikah di mana adanya wali, adanya calon perempuan, adanya saksi dan adanya calon lelaki dan adanya proses ijab dan qabul dalam secara langsung dan secara jelas tanpa ada rasa keraguan ataupun sebagainya. Inilah dia syarat-syaratnya. Okey. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga ya tentang pelaksanaannya. Adakah mereka yang bernikah ini sebenarnya mereka ini sepatutnya dinikahkan untuk waktu masa sekarang ini, tetapi mereka mungkin tak tahu sekarang ini PKP, tetapi pihak Jawi sendiri menawarkan kepada mereka untuk bernikah secara online ataupun bagaimana Tuan Haji? Dia begini, sebenarnya inisiatif ini sebenarnya adalah berdasarkan kepada apa yang calon-calon lelaki dan perempuan yang telah pun membuat permohonan dan menghubungi kami. Di mana seramai lebih 200 orang calon lelaki dan perempuan yang telah mendapat kebenaran untuk berkahwin sebelum tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Di mana kebenaran itu telah diberikan dan akad nikah mereka terpaksa ditangguhkan kerana PKP dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setelah beberapa minggu berlalu, adalah permohonan-permohonan yang kita lihat mereka ni memohon agar dipertimbangkan. Dan apabila kita merujuk kepada peringkat negeri dan juga kita merujuk kepada peringkat jawatankuasa muzakarah fatwa peringkat kebangsaan yang telah bersidang pada 2011, yang telah mengharuskan tentang nikah secara sidang video itu. Jadi perkara ini telah dirujuk kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri dan kita telah membuat ketetapan itu di mana ini hanya diberikan kepada yang telah mendapat kebenaran nikah sebelum PKP sebenarnya. Dan permohonan nikah untuk permohonan yang baru sebenarnya tidak ditangguhkanlah, tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah dia mesti bila memohon untuk menikah secara sidang video, dia mesti memohon juga kepada kami kelulusan untuk nikah secara sidang video itu. Jadi Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga, iaitu Ketua Pendaftar Nikah, akan melihat keperluan itu dan juga meluluskan. Selepas meluluskan, barulah maknanya pasangan itu ataupun calon lelaki dan calon perempuan itu dengan persetujuan untuk mengadakan akad nikah secara video akan dijalankan. Dan saya difahamkan semalam Selangor pun ada menjalankan pernikahan secara sidang video seramai 3 pasang. Ya, betul tu ya. Dan kita harus ingatkan juga kepada kalian di luar sana, sehingga untuk anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Selangor seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, bahawasanya kalau kita ingin melakukan majlis pernikahan menerusi sidang video, kita harus mendapat kebenaran nikah terlebih dahulu. Dan seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, untuk mereka yang berada di Kuala Lumpur sebenarnya mereka telah pun memohon untuk melakukan majlis pernikahan sebelum PKP lagi kan. Disebabkan PKP ini mereka harus bernikah secara sidang video. Jadi kalau kita lihat ya Tuan Haji, kalau misal kata mereka yang ingin bernikah secara sidang video, saya perhatikan ada alat-alat yang digunakan dalam sidang video tersebut. Dan adakah ianya mungkin merupakan salah satu daripada perkara wajib anda kata kalau kita tidak bernikah secara sidang video, Tuan Haji? Okey, sebenarnya yang paling penting ialah kita perlu ada talian internet yang kuat. Yang kedua, kita perlu ada paling kurang pun smartphone, di mana smartphone ini memudahkan untuk kita berhubung. Dan yang ketiga, aplikasi yang kita gunakan ialah
aplikasi Skype for Business yang diiktiraf oleh pihak jabatan dan insya-Allah tidak akan berlaku penipuan. Dan yang keempatnya, kita perlu meyakini bahawa dan pegawai kita akan melihat daripada sudut orang yang terlibat itu adalah orang yang tepat. Sebagai contoh, makna pendaftar itu adalah pendaftar kita. Yang kedua, calon lelaki itu disahkan bahawa dia adalah calon lelaki, calon wanita dan juga wali serta 2 orang saksi. Dan dalam proses ijab dan kabul itu sendiri, kita perlukan alat yang sesuai kerana apa kita tak nak berlaku isu di mana internet lemah ataupun sebagainya. Dan tidaklah perlu sangat apa kata orang tu TV LED besar, tak perlu sangatlah, tetapi yang boleh menghubungkan kita dan jelas bahawa kita secara langsung bersama pada ketika itu, ketika lafaz ijab dan kabul itu sendiri. Jadi ketika lafaz ijab dan kabul itu telah pun dikatakan ataupun telah pun diucapkan, andai kata ada berlaku gangguan-gangguan teknikal, tiada isyarat dan sebagainya, bagaimana proses itu? Adakah proses itu harus diteruskan juga ataupun harus menunggu isyarat atau bagaimana? Saya pasti mungkin tidak sah majlis pernikahannya, Tuan Haji. Okey, di situ apabila berlaku gangguan, contohnya internet lemah ataupun berlaku gangguan mungkin suara tak jelas ataupun berlaku gangguan gambar hilang, atau maknanya kita akan mulakan semula. Tetapi mulakan semula dalam konteks lafaz ijab dan kabul saja. Sebagai contoh, katalah wali dengan lafaz saya nikahkan dikau dengan si fulan dan binti fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Lepas tu berlakulah gangguan sebagai contoh dan calon lelaki sendiri bila jawab tidak jelas, kita akan minta proses itu diulang sekali lagi. Proses inilah yang paling penting sebab yang lain tu telah pun ada. Maknanya wali ada kat situ, calon perempuan ada, calon lelaki ada, saksi pun ada di situ, iaitu di rumah calon lelaki. Biasanya saksi ni adik-beradik kepada calon perempuan lah, kebiasaan ataupun paksa ataupun yang paling hampir sekali. Baik Tuan Haji, kita faham ya situasi sekarang ini, PKP ini kita memang tidak boleh bergerak ke mana-mana, kita duduk di rumah saja. Sebab itulah sebenarnya sidang video ini dijadikan sebagai pemudah cara. Tetapi andai kata PKP ini telah pun berakhir ya, tetapi ada mungkin pasangan yang nak bernikah secara online ataupun sidang video ini, bagaimana nasihat Tuan Haji? Adakah ianya diharuskan ataupun bagaimana Tuan Haji? Nikah secara sidang video ini, setakat ini hanya kami benarkan dalam ketika PKP Perintah Kawalan Pergerakan di mana ada isu iaitu dikhawatiri jangkitan wabak COVID-19. Jadi selepas tempoh PKP ini berakhir ataupun wabak COVID-19 ini berakhir, kita akan menjalankan upacara akad nikah secara biasa. Kecualilah ada beberapa perkara-perkara yang telah pun dibahaskan dalam Jawatan Kuasa Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan. Yang itu yang kita akan rujuk dan juga yang dibahaskan di peringkat negeri Wilayah Persekutuan. Jadi ini kerana apa? Kerana adanya Perintah Kawalan Pergerakan dan adanya wabak penyakit dan dikhawatiri akan berlaku jangkitan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji di atas maklumat itu tadi. Terima kasih sangat Tuan Haji. Saya doakan semoga Tuan Haji sihat saja di sana. Sama-sama, terima kasih banyak. Nampak ramai teruja dengan nikah secara sidang video. Betul. Dan mereka harus penuhi syarat-syarat juga kan Tuan Haji kan? Mesti. Baik Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dia, kita telah bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi, berbicara tentang majlis pernikahan menerusi sidang video. Dan saya nak ingatkan kepada anda di sana bahawa Islam itu adalah suatu perkara yang mudah ya, dan kita harus melakukan perkara yang wajib saja. Dan anda kata kalau kita nak bernikah secara online ke atau bagaimana, kita harus melepasi syarat rukun nikah dan juga syarat-syarat berkaitan dengan nikah tersebut. Baik, ada satu host mention ataupun peringatan ini saya nak bagi tahu kepada anda semua, wara-wara untuk anda. Ni siaran Jejak Rasul, pengacaranya ada di sana ya. Okey, Jejak Rasul Ulul Azmi kembali Ramadan ini memaparkan perjalanan kru penerbitan menjejaki kisah dan tinggalan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam di bumi Turki, Jordan dan Palestin bermula 19 April setiap Jumaat hingga Ahad 6.30 petang pastinya di TV3 bersama dengan hos anda Fetri.
Yahya ya. Okey, dan ini adalah salah satu peluang kemasan untuk anda semua yang mungkin ingin kita mengetahui perjalanan tentang jejak Rasul ini ya, jejak Rasul Ulul Azmi. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kami akan menghubungi salah seorang daripada rakyat Malaysia yang kini berada di Perancis. Kita berhenti berehat seketika. Kembali semula di MHI dan kita sedia Arif. Tadi saya berikan statistik di mana Perancis antara negara yang mencatatkan jumlah kes yang tertinggi, 155,000 kes dengan lebih hampir 5,000 kematian. Okey, dan itu catatan kes COVID-19 di Perancis dan Minta kita maaf, nak 20,000 kematian. 20,000 kematian. 20,000 kematian di tempat yang keempat di belakang USA, Spanyol, Itali. Tinggi ya. Ya, kita bersama dengan rakyat Malaysia, pelajar yang belajar di sana. Betul. Kita bersama dengan Suhaila Ayub. Assalamualaikum Suhaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik, Suhaila kini di sebuah tempat yang bernama Berzonsong. Zonson. Okey, baik. Mungkin dapat diceritakan bagaimana situasi kawalan di Zonson. Silakan. Ya. Berzonsong sekarang tengah lockdown. Sekarang tengah lockdown lah. Pada minggu lepas, Presiden Perancis telah buat announcement yang lockdown kat sini akan dipanjangkan, dilanjutkan pada sehingga sebulan, selama sebulan sehingga 11 Mei. Kami hanya boleh keluar untuk beli barang, jumpa doktor ataupun pergi farmasi saja, ataupun satu lagi untuk jogging. Tapi dengan syarat kami kena isi borang online dah. Lepas tu kalau kami langgar perintah PKP tu, perintah lockdown tu, akan dikenakan denda. Dulu denda dikenakan dalam 35 euro minimum dan maksimum 135 euro. Tapi sekarang sebabkan orang Perancis sekarang dia macam dah tak ada kesedaran sangat. So sekarang kalau kena denda paling tinggi sekarang dah 3,750 euro. Sama dalam 15,000 lah. 15,000 Malaysia. Dan dikenakan penjara 6 bulan. Baik, tadi kita tengok kes di Perancis tinggi. Jadi tadi Suhaila ada sebutkan mereka ni tahap kesedaran bagaimana? Ataupun orang memang ada protes ke, ataupun memang betul-betul ikut ke, ataupun terpaksa gunakan kekerasan untuk memastikan mereka mengikut segala peraturan social distancing dan sebagainya? Suhaila? Sini dekat luar saya tak pastilah sebab kalau dekat luar ada je dia polis yang akan sedang berkawal lah. Memang ada. Tapi sebabkan orang memang boleh keluar untuk jogging seorang. So macam kalau yang jogging macam tak ada masalah sebab ada sosialisasi. Tapi kalau yang macam maybe yang kena denda tu yang orang yang berkereta lah. Sebab macam diorang berkereta mesti akan berkereta lebih daripada 1 kilometer daripada kawasan rumah. Sebab kami boleh keluar hanya 1 kilometer daripada kawasan rumah lah. Okey, jadi bagi Suhaila sendiri yang berada dekat sana, mungkin Suhaila ada menghubungi ke pihak kedutaan di sana untuk mendengarkan perkabaran berita berkenaan dengan COVID-19 di sana? Menghubungi pihak kedutaan untuk mendapatkan sebarang maklumat? Setakat ni kami memang kedutaan dan bila bincang-bincang dengan pihak kerajaan apa semua, memang kami kena stay dekat sini. Memang tak ada panggilan untuk balik lah. Okey. Jadi macam mana anda rasakan buat pertama kalinya situasi sebegitu? Universiti semua ditutup. Apakah masih lagi ada pengajian secara online dan sebagainya, Suhaila? Sekarang pengajian secara online. Sekarang kami, saya sebagai final year student dekat sini, so kami kena ikut kuliah online lah, dan kena siapkan beberapa assignment lah sebab dekat sini kami sebab final exam kami semua dibatalkan dan universiti tutup sampai habis musim panas sebenarnya. So
Memang kami kena ikut kelas online dan siapkan assignment saja. Okey. Untuk release kami punya busy lah. Okey, baik. Sohaila, nak sentuh sikitlah sebab kita ni dah nak menjengah bulan Ramadan, kan? Jadi mungkin Kita maaf ya kalau ada syahdu sebab Kan? tapi macam mana? Bagaimana? Menguatkan diri. Ya. Berada di rantauan musim Ramadan diuji pula dengan musibah COVID-19 ini. Macam mana? Silakan, Sohaila. Ujian tak tahu lah sebab memang stage ni dah 3 tahun. So pernah je kita orang kami pernah je melalui melalui musim Ramadan yang dekat sini tanpa family. So macam okeylah sebab macam tak adalah terasa sangatlah sebab dah pernah lalui. Pada 2 tahun lepas kami lebih inilah. Memang macam biasa je kot sebenarnya. Cuma tak boleh nak keluar rumah je. Tapi sekarang macam okey lah. Sebab sekarang bulan puasa pada musim bunga. So dia macam jangka masa untuk puasa sehari tu tak lama lah. Kalau dulu dalam 20 jam, dalam 18 jam sehari puasa. So hari tahun ni macam kurang sikit lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Suhaila jaga diri. Kita selamat teman-teman. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat menyambut Ramadan. Baik, sampai sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Hari Selasa, moga mendapat manfaat yang melimpah dan moga kita kuat dalam menempuh ini dan kita nantikan tetamu agung Ramadan dalam musim yang sangat berbeza. Ya, hashtag duduk rumah dan hashtag kita mesti menang dan kita jumpa lagi nanti esok. Assalamualaikum.